Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sambung baru ni, iaitu orang-orang Quraisy tidak ragu tentang Rasulullah SAW akan berhenti di Al-Masy'aril Haram, di Muzdalifah, dan tidak akan melepasinya, berhenti sekali, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy semasa jahiliyah. Tetapi Nabi SAW pergi ke depan lagi, melepasinya. Ini ajaza di situ dengan makna tajawaza. Jadi melepasi Muzdalifah hingga ke Arafah. Sehinggalah dia sampai di Arafah, didapatinya kubah, yakni khemah, telah pun dipasang untuknya di Namirah. Kemah telah pun dipasang untuknya di Namirah. Nabi SAW pun berhenti di situlah. Berhenti di situ dan duduk di situlah. Inilah yang menjadi dalil kepada ulama-ulama yang mengatakan orang yang berihram tak apa duduk bawah kemah. Tudung kepala tak boleh. Tudung kepala tak boleh. Tetapi duduk bawah khemah tak apa. Khemah dan seumpamanya lah. Tetapi Imam Malik, Imam Ahmad berbeza pendapatnya, kerana mereka itu mengatakan tidak boleh. Maknanya benda ni benda khilaf lah. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Sehinggalah apabila tergelincir matahari, Nabi SAW pun memerintahkan supaya dibawa Al-Qaswa, untanya, dibawa Al-Qaswa kepadanya. Maka diperkemaskanlah, dibawakanlah unta itu kepadanya. Kemah unta tu buat mari ke dia. Sehinggalah Nabi SAW pun naik unta tu, pergi tu, sehingga dia sampai di bahagian tengah wadi tu, lembah. Batnul Wadi, nama satu tempat di Arafah. Orang panggil Uranah. Tu nama dianya, tempat tu Uranah. Pergi situ. Di situ Nabi SAW berucap di hadapan orang ramai dengan dua khutbah. Sebuah khutbah Jumaat tu, dua lagu tu. Yang pertama, untuk mengajar apa-apa yang perlulah dalam ibadah haji itu, dan menggalakkan sahabat-sahabat dia orang ramai ni berzikir, berdoa di Arafah. Dan yang kedua, khutbah yang kedua ringkas sangat, semata-mata untuk doa. Khutbah kedua tu, begitulah kedudukan. Dalam khutbah tu Nabi SAW sebut, antara hal dia sebutlah, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu haram kepadamu. Yani darah sesama kamu, harta benda sesama kamu haram kepada kamu. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kamu ini. Fi syahrikum hadha, di bulan kamu ini, di bulan haram ini. Fi baladikum hadha,
di negeri kamu ini, tempat kamu ini, iaitu Mekah. Itulah antara hak terpenting Nabi SAW sebutkan dalam khutbah itu. Dalam khutbah tu hak inilah dia sebut. Yang ni orang Islam tidak boleh mengganggu, gugat orang Islam yang lain, mencerobohnya, membunuhnya, tak boleh. Harta bendanya pun tak boleh juga. Haram. Haram setara mana? Serupa itulah. Mana berganda-ganda haram. Hari itu hari haram, bulan haram, di tanah haram. Serupa itulah haramnya. Apa yang Nabi SAW sebut serupa gini-gini tu? Sebab bagi orang Arab zaman jahiliah sekalipun, dia sangat menghormati bulan haram, tanah haram itu. Jadi dia nak suruh apa dia? Nak suruh berasa hak haram-haram ni tak boleh ceroboh orang lain ni, bukan situ saja. Bahkan di mana-mana orang Islam tidak boleh dicerobohi. Jadi kalau kata nyawa, jadi darah tu sama ada dengan maksud nyawa. Biasa juga disebutkan darah maksudnya nyawa. Jadi kita tidak boleh meragut nyawa lah. Membunuh orang Islam yang lain itu haram. Ataupun darah tu dengan maksud darah lah, dia boleh membawa kepada mati juga. Cabut nyawa juga akhirnya. Tetapi kalau tak sampai ke situ pun, kalau kita pakai dengan makna darah, gocoh orang, patah gigi, darah, haram juga, tidak mati-mati. Jadi ceroboh tu kalau kita pakai makna hak asal dia, keluar darah, dengan sebab tindakan kita keluar darah. Misalnya kita kata gocoh kena hidung, tubik darah ke hidung, darah tu, darah juga, tak mati, tidak sampai mati. Kalau kita pakai darah di sini dengan makna asal. Tapi ada juga darah tu dipakai dengan makna nyawa. Itulah kemuncaknya. Tu kalau kata darah pun tidak menafikan. Tu setara darah sikit pun tak boleh dah. Kalau nyawa lagu mana? Tentulah tak boleh. Harta benda haram, tak boleh nak ambil tanpa kebenarannya, tak boleh nak menipunya, tak boleh mengecoh dalam berjual beli dan sebagainya. Harta benda tak boleh juga, haram. Hadis ini tidak menafikan keharaman menceroboh harta benda orang kafir. Orang kafir itu pun haram juga. Cuma di sini lebih istimewa lah, lebih diingatkan lagi nyawa dan harta benda orang-orang Islam. Bukan makna orang kafir bebas kita nak ceroboh, tidak makna lagu tu. Ala, ketahuilah, inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya. Itu antara ucapan dia lagi. Ucapan ni ucapan dasar lah, kalau kita kata ucapan dasar. Dan ucapan ini ucapan sebab itulah dipanggil haji tu haji wada. Jika dilihat kepada ucapan dia tu, pesanan dia tu memang umum, merangkumi semua zaman dan semua tempat, semua orang Islam. Kalau kita tengok situ, itulah yang dikatakan haji wada, iaitu dilihat kepada pesanan dia tu, peringatan dia tu. Itu yang pertama. Yang keduanya yang dikatakan haji wada tu sebab tak lama selepas pada tu Nabi SAW wafat. Dia katakan apa? Segala sesuatu daripada urusan jahiliyah, hak berkait dengan jahiliyah, tahta qadamayya, di bawah kedua tapak kaki. Maknanya tak pakar dah. Sistem jahiliyah tak pakar. Jadi kita letak bawah tapak kaki itu maksudnya terletak atau berada di bawah kedua tapak kakiku. Maksudnya sudah terbatal semuanya. Urusan adat resan, budaya, gapo semua tu terbatal. Hapus dah.
Itu makna yang pertama. Makna yang kedua boleh jadi juga, mana aku maafkan segala perkara yang dilakukan semasa jahiliah. Semasa jahiliah, yang sebelum Islam, segala perkara tu dimaafkan, sehingga menjadi seperti tak ada apa duduk bawah kaki. Tak boleh diambil kira. Begitu. Jadi kita nak mula hidup baru, maksud nak mula hidup baru. Hak dulu-dulu tak kira, tak sudut eret marilah. Kalau ada apa-apa pun dulu, dalam apa pun kena tinggalkan. Tinggal. Kena tinggal. Jadi segala fahaman, segala adat resah, budaya, tahyul, khurafat, apa hak semasa jahiliah tu bawa tapak kaki. Mana semuanya tak ada, hapus dia. Dia nak tanah hak tu lah, nak tanah hak tu. Hak selama ni dia kata la adwa wala tiyarata wala safara, apa tu, dia dah tak ada semua dah. Bulan Safar membawa nahas, bulan apa nama ni, burung hatu, apa ni, isyarat kepada orang mati dan sebagainya. Itu tak ada. Itu fahaman jahiliah. Jahiliah tak ada, nak tinggal tu belakang. Hukum semasa jahiliah, nikah macam-macam cara, 4 cara. Salah satu caranya sebab kita duk buat learn ni lah. Ini pun sudah diamalkan semasa jahiliah ni. Cara-cara lain lagi, iaitu dengan cara bergaul bebas. Siapa buat sport sambil learn ni, di negara barat ramai orang duduk buat lagu tu. Boleh 2-3 orang anak tak nikah lagi, lepas tu baru kira nikah, kena dapat sesuai. Sebab dia kira kalau sebelum duduk sekali, sebelum beranak apa tak, tidak uji, tak teruji, tak tahu lagi baik buruk dia. Lepas tu baru nikah. Lagu tu ada juga semasa jahiliah, duk aman dah waktu tu. Ada juga yang menikah cara lagu mana? Cara apa ni, dia pasal tanda bendera kau gapo dekat rumah dia. Mana tanda bersedialah tu untuk menerima pelanggan. Bila pelanggan mari, duduk bersama dia. Itulah jadi cara menikah. Kalau setuju tak, terus. Itu satu cara. Satu lagi, beberapa orang mari, bila boleh anak, panggil qaif, ahli ilmu qiyafah, mari kata anak ni anak hak mana, dengan hak mana. Kalau anak dengan hak si A, jadi dia kira pakai jadi dengan hak itulah suami isteri. Seterusnya orang lain tak boleh dah lah. Itu cara. Bermakna bila dia kata inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai, semuanya terhapus, tak boleh pakai, tinggalkan. Tak boleh terpengaruh, tak boleh terikut-ikut, tak boleh takut. Hak dulu takut nak tinggal, kalau akan jadi kena, tak ada. Semua kena tinggal. Banyaklah dari segi akidah, dari segi gaponya hak kena tinggal tu banyak. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun, nyawa yang hilang semasa jahiliyah, nyawa darah-darah jahiliyah, yakni darah-darah yang tumpah semasa jahiliyah. Satu mana? Satu lagi, nyawa yang hilang semasa jahiliyah, mawdu'atun, apa ni, dihapuskan, dihapus kirakan, tidak diambil kira. Tidak ada qisas, tidak ada diat, tidak ada kafarah, tidak ada gapo-gapo. Kita start hidup baru. Lepas pada ni, kira lain. Cara Islam betul-betul, cara masyarakat Islam betul-betul. Sebelum pada tu boleh jadi perang, balah, bunuh, ni tak ada benda sebelah mana pun. Jadi balah tak su. Berhentilah balah. Sekat ni je lah kira-kiranya. Hak dulu tu dulu. Kalau ada apa-apa berhenti sekat ni, tak usah duduk balah dah lah. Kira lain. Jadi buka buku kira-kira lain dah lah. Hak dulu tak usah kira. Kadang-kadang balah tu kan ada betina, kan ada benda-benda kecil je. Sampai turun-temurun balah, perang, beratus tahun perang. Keluarga ni dengan keluarga ni tak boleh baik, tak boleh, apa ni orang kata, bertikai bayar, tak boleh.
Hak kecil pun dia bunuh juga, tak cara. Hak kecil pun bunuhnya, asal puak tu musuh dia. Gitulah Nabi SAW kata, berhentilah, sekat ni. Kita kira semula, lepas pada ni kalau berlaku, start situ. Jadi satu sejarah barulah bermula. Di sinilah dari segi kemasyarakatan, undang-undang apa ni, sinilah bermula. Hak sebelum pada tu pun ada dah semasa di Madinah tu, tetapi hak ni perisytiharan umum. Bolah hak lepas tu. Dan darah hak mula-mula, darah, nyawa, dua tu sebab tak ada juga. Dimak tu dengan makna nyawa, dengan makna darah. Kalau nyawa, hak mana mati kena bunuh dulu. Jadi tak ada bunuh malam, boleh berhenti sekat tu je lah. Setengah-setengah tu banyak dah, tak tahu hak mana dah asal cerita tu. Pilih dah, tak tahu siapa asal. Duduk membunuh ni. Jadi berhenti sekat tu. Itu kalau nyawa. Kalau darah, ada juga hak tu bahas katak tak mati. Ni nak katak kata, nak balas lah, nak beri tumpah kata darah tu. Tak boleh dah, bolah sekat tu. Tak salah tu balas-balas. Nah, darah yang mula-mula sekali saya hapuskan. Hapus kira. Mana tak seduk panjang. Bos kat ni. Daripada darah kita, yang ni nyawa kita, orang mati, lepas tu kita berhenti sekat tu. Tak usah sambung tu. Tak usah panjang. Di kalangan kita. Siapa dia? Di kalangan kita tu maksudnya orang Islam lah. Iaitu darah. Di situ Tok Guru kepada Imam Muslim, ada beberapa orang dalam meriwayatkan hadis ini, 4 orang kan. Ada. Jadi beza. Setakat sebut darah yang mula-mula sekali saya hapuskan di kalangan kita ni, ataupun kes bunuh yang mula-mula sekali saya hapuskan ialah darah. Lepas pada tu qala Uthman, Imam Muslim kata, Uthman berkata, yang ni seorang Tok Guru dia, iaitu Uthman bin Abi Shaybah, kata darah Ibni Rabi'ah. Sekat darah tu semua sepakat Ibni Rabi'ah. Ni kata Uthman. Sulaiman berkata, ni Tok Guru yang kedua, Sulaiman bin Abdul Rahman, damu Rabi'ah, darah Rabi'ah. Inilah yang saya hapuskan. Istihar, buat peristiharan, ni hapus. Imam Muslim nak ayat kepada dia, Uthman ibnu Abi Shaybah, Tok Guru dia tu, dia menambahkan lafaz ibnu sebelum Rabi'ah. Tu je, darah Ibnu Rabi'ah. Sedangkan Sulaiman, Tok Guru dia seorang lagi, tak ada tambah tu. Dia kata darah Rabi'ah sahaja. Dua orang lagi Tok Guru dia dalam meriwayatkan hadis ini, iaitu An-Nufaili dan Hisham bin Ammar. Dua orang ni Imam Muslim tak ada sebut apa-apa. Sesoalannya hak khilaf di sini. Di sini hak dua orang lagi tak ada sebut, iaitu darah Ibni Rabi'ah ataupun Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kedua-duanya sebenarnya adalah sahih. Kedua-duanya. Jadi ceritanya Ibnu Rabi'ah ataupun Rabi'ah mustardi'an fi Bani Sa'ad, budak lagi, masih duduk menyusu lagi di kalangan Bani Sa'ad, kabilah Bani Sa'ad. Tiba-tiba dia dibunuh oleh puak Hudzail, kabilah lain. Budak lagi lah, masih duduk menyusu, dibunuh oleh puak-puak Hudzail. Jadi budak ni Rabi'ah ataupun Ibnu Rabi'ah saja, budak masih duduk menyusu, duduk mengakak depan-depan rumah ni. Tiba-tiba dalam perang tu kena batu. Dalam berlawan ni kena batu. Iaitu peperangan yang berlaku di antara Bani Sa'ad dengan kabilah Hudzail. Dengan kabilah Hudzail. Jadi matilah. Bila mati hak ni nak balas lah. Berapanya budak pun. Nabi SAW berhenti sekat tu je lah. Hak dulu tu banyak dah.
Yang kita hapuskan mula-mula sekali hak ni. Hapuskan. Mana tak pakai ada hak lain. Kalau kata siapa-siapa bunuh malah, kita akan laksanakan hukum Islam ke atas ni. Tak ada dah hukum jahiliah, tak ada. Kalau dia tidak balas, tidak apa-apa, putus kat tu, tak ada dah, tak ada apa lah. Kira kosong-kosong. Kosong-kosong. Jadi dia istiharnya apa dia? Istihar dari segi hukum jinayah. Kita tengok sini hukum jinayah. Yang kedua, waribal jahiliyah mawdu'un. Riba yang berlaku semasa jahiliyah atau riba mengikut cara jahiliyah, mawdu'un, dihapuskan. Sama ada kita kata riba di sini dengan maksud riba hak maklum lah, ataupun riba ni harta yang haram, yang dimiliki oleh seseorang secara haram, sama ada dengan dirampasnya ataupun dengan apa cara yang lain, itu maksud riba. Tetapi hak di sini hak lebih kuatnya riba, sungguhlah riba tu. Bunga berhutang korang 10,000. Bila nak bayar balik kena bayar lebih lah tu. Hak lebih bunga. Riba hak tu hak lebih kuat. Riba yang mula-mula saya hapuskan, saya hapus kirakan, ialah riba Abbas, ribana, riba kalangan kita lah, riba pokok kita, bukan orang lain, riba pokok dara, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluhu, semua sekali ribanya itu dihapuskan. Dia tidak berhak lagi nak ambil bunga daripada orang yang buta dengan dia, siapa pun, semua sekali hapus. Tetapi bukan bermakna orang yang buta dengan dia tu, hak asas dia tu, duit yang dia buta tu tidak kena bayar, tu kena bayar juga. Walaupun atas dasar riba dulu kita kata 10,000 buta, 10,000 tu kena bayar, hak lebih tu hak dihapuskannya. Hak buta 10,000 tu kena bayar juga. Sebab itulah dalam Quran sebut, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu betul-betul bertaubat, kamu berhak mendapat modal ataupun duit kamu yang asal yang diberikan sebagai hutang itu, kamu berhak dapat balik itu. La tazlimun wa la tuzlamun. Dalam keadaan kamu tidak menganiayai orang dan kamu juga tidak dianiayai, iaitu dapat balik lah. Kalau tak boleh langsung atas dasar dulu pakai cara riba, capur tu, nyayang lah tu, kamu kena nyayang, kamu lah yang nyayang pulaknya. Hak jebui buta tu dah pitih hak asal tu pun tak boleh kelik juga. Bukan setakat riba bunga saja tak boleh keliknya, hak asal tu pun tak boleh juga. Tidak lagu tu. Hak asal tu boleh kelik, hak asal boleh kelik. Dan Nabi SAW mula-mula dia kena laksanakan hukum ni ke atas pok darah dia sendiri. Mana Abbas ni kaya. Setengah-setengah ulama dia tengok dalam hadis Bukhari, Abbas minta pitih dengan Nabi SAW. Pitih mari daripada Bahrain, mari setimbung pitih mah perak setimbung. Nabi SAW nak pergi sembahyang subuh, dia tak paling pun pitih tu, tengok pergi sembahyang. Lepas tu sudah tu baru pergi duduk dekat pitih. Orang ni mari raya, saya perlu ambil segenggai. Orang ni pula mari ambil 2 genggai. Orang ni pula mari ambil. Abbas mari, dia kata dia banyak menanggung, kata dia tanggungan banyak. Lepas tu pitih dia habis banyaklah dengan sebab menebus diri dia dan menebus akil adik-beradik dia yang ditawan dalam perang Badar dahulu. Jadi kena tebus, kena bayar tebus satu banyak kalah. Banyak kalah kena bayar. Moga dia pada masa tu tidak Islam lagi, berlawan dengan orang Islam ni, kena tawan. Jadi cara nak melepaskan, iaitu kena bayar tebusan. Kena bayar lah, banyak lah. Jadi kata dia
menanggung banyak. Nabi SAW kata ambil, tak apa ambil. Dia pun pakai bubuh dalam tu, bubuh kau. Lepas tu nak akak tak agak. Dia kata suruhlah orang lain akak letak tu atas belakang pokcik ni. Tak boleh, Nabi kata tak boleh, sendiri. Kalau tak suruh orang lain, mu sendirilah kata dia akak dah. Bukan anak saudara suruh akak. Tak boleh, Nabi kata sendiri. 2-3 kali duk kata lagi. Siapa dia buat celah-celah tu buat pasal tak akak. Setakat mana hak dia gerak akak tu tak apa ikut waktu tu. Nabi SAW lemah tengok pak saudara dia, tengok aku suruh siapa hilang dari pandangannya. Begitulah keadaan. Jadi setengah-setengah ulama kata dia ni sesak. Dia tak sesak. Dia tak sesak. Dia tak pernah sesak Abbas ni. Kaya semua. Walaupun dia menanggung kena bayar wang tebusan itu, dia masih kaya lagi. Riba dia tu, ni cerita. Riba dia sebanyak mana dia bagi hutang. Sesak apa? Ni di zaman apa ni bila ni? Ni Haji Wada. Sebelum pada tu dia memang orang yang kaya senang. Cuma kuranglah harta dia tu, dengan sebab bayar tadi tu memanglah terjejah lah. Tidaklah kata dia jadi papa ke dana. Setengah-setengah ulama tu kata dia jadi sesak, dia jadi bankrupt. Jadi terpaksa dia boleh terima zakat. Dia kata zakat pula hal tu. Macam-macam lah pendapat ulama. Padahal tidak zakat. Tak boleh, kalau zakat tak boleh, muka dia darah Nabi, Ahlul Bait tak boleh terima zakat. Ni pitih lain ni. Pitih cukai di Bahrain ataupun jizyah. Pitih hak itulah. Dan ini tak ada kena-mengena dengan zakat. Dan dia tidak sesak, kaya Abbas. Salah satu bukti dia kaya ni hadis ni. Kalau dia ambil hak modal ataupun wang hak asal yang dia bagi hutang, hak tu pun sakit dah. Hak tu. Jadi Nabi SAW kata hak tu dihapuskan. Dia tidak boleh ambil dah hak lebih bunga tu. Tak boleh. Tapi orang-orang yang berhutang dengan dia tu kena bayar lah. Kena bayar hak asal. Jadi kalau kita perhati di sini, hukum hak ni jenayah dan muamalah. Hak ni payah sikit. Dengan sebab itu Nabi SAW pun hak mana-mana dia hapuskan atas dasar kuat kuasa lah. Hak ni hak lewat. Ada pun hak sebelum pada tu pasal nikah, pasal gapo tu sebelum pada tu semaya bank kita kata banyak dah. Hak ni kuat kuasa tu lambat. Tapi dia kena buat juga. Tak boleh tak buat. Macam kita kata tempat kita ni lah. Tempat kita ni hukum jenayah pakai hukum lain lagi. Hukum dari segi keuangan pun hak mendominasi keuangan kita ni bukan hak Islam lagi. Tapi ada kecenderungan nak menuju ke arah tu, boleh lah, bagus lah. Kecenderungan untuk menuju ke arah tu lambat banget hak naknya, kena buat lah sehingga betul-betul Islam sepenuhnya. Biar kita boleh istihar lagu ni. Kalau selagi tak boleh istihar lagu ni, tidak berdaulat, tidak merdeka sungguh lagi Islam. Tidak Islam tu dapat dilaksanakan sepenuhnya lagi kalau tak boleh buat dalam jenayah dan dalam muamalah keuangan, sistem keuangan. Kalau selagi hak ni tak boleh, bermaknanya tak kuat sungguh lah. Hanya dari segi kalau hakim syar'i ini duduk cara nikah cerai, tu sekadar tu. Tak boleh nak hukum ni penjara kau, bunuh kau. Bukan mahkamah syariah yang menentukan hak tu. Kalau mahkamah syariah nak melaksanakan hak Islam sendiri, hak tu dah hak Islam pun tak boleh juga. Nak kerak tangan tak boleh. Kena persetujuan hak tu. Bermakna yang berdaulat sebenarnya bukan undang-undang Islam lagi. Ikut kita lah, kita nak kata negara Islam kau tidak Islam, suku hak tu. Tapi dari segi kedaulatan Islam tak ada sebenarnya. Belum tercapai lagi, belum sampai tahap dia lagi. Itu hakikat. Dari segi undang-undang jenayah begitu juga, dari segi keuangan pun begitu juga. Dan tidak betul-betul kuat. Nabi SAW dia kata ribal jahiliyah maudhu'un, dihapuskan. Mana hapus sungguh, tak ada selepas pada tu.
Jadi adakah bank kita sekarang ni kalau nak ikut cara Islam pun, yalah nak ikut betul lah, molek lah tu. Tetapi adakah dia berjalan molek? Pada anda nampak ini satu kritikan lah pada masyarakat kita. Tak jalan. Sebab apa? Orang buta zaman dulu pakai sistem riba dulu, dia masih lagi menuntut hak tu. Bank dulu orang buta 3,000 ya sudah jadi 50,000. 3,000 sudah jadi 50,000. Nak lelong berapa kali nak lelong rumah dengan tanah berlaku dalam masyarakat kita. Dia tidak kata kita bila nak pakai sistem Islam ni kena hapuskan hak dulu, tak pakai. Hak asal ialah bayar asal. Kalau dia buta 3,000 lah. La tazlimun wala tuzlamun. Ni, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dia tidak buat lagu tu. Dia masih menuntut 50,000. Hak tu tak tahu mana hak jemputan mati. Anak cucu jadi susah. Menderita. Kenapa? Kerana sistem riba tu. Kena peramak. Tak boleh duduk dalam rumah. Tanah tu nak lelong. Itulah akibat sistem riba yang dialami oleh semua masyarakat, bukan masyarakat Islam saja. Malapetaka riba ni bukan kena, bukan ditanggung oleh orang Islam saja. Hak tidak Islam pun lagu tu. Jadi duk pakai sistem tu molek sangat. Lagu tu bangga sangat. Itulah hakikatnya. Orang yang buta 3,000 jadi 50,000 kena bayar. Setelah berapa puluh tahun kemudian hak buta asal tu mati. Dia tidak kata bila-bila nak buat hak Islam. Jadi dengan sebab itu tidak betul lagi. Kalau betul sungguh, hapuskan hak itu, ambil hak asal saja. Lepas tu start hak ni tak ada riba, betul-betul. Tu baru betul. Kalau tidak, masih duduk syubhah lagi. Duduk syubhah lagi, campur bau lagi. Sebab apa? Kebanyakan bank dia bermula dengan sistem konvensional. Dia dah hak biasa, dia dah cara riba. Jadi dia tak asyik mauduk, tak asyik hapuskan lagi. Setelah dia buat cara Islam, bubuh nama Islamik, cara Islam, dia tak asyik lagi buat. Ni sepatutnya hak kena buat. Tapi kalau dia ada cita-cita, cuma tak sampai masa dia lagi, tapi nak pergi menuju ke arah tu, betul lah, tak apalah, dah tak sampai masa lagi. Sebab Nabi SAW pun lama mana dah ni, haji wadak ni baru royak. Sebelum pada tu tak royak. Pada negara ada dah, hukum ada dah, tetapi nak royaknya susah, nak melaksanakan sesuatu hukum tu. Setengah-setengah tu makan masa. Yang pentingnya kita orang Islam kena ada niat. Walakin jihadun wa niyyatun. Hak tu ada jihad dan niat tu untuk berubah, untuk menuju ikut cara Islam betul. Hak tu kena ada. Kalau tak ada hak tu menipu je lah. Kalau kecak Islam pun menipu, dia kena pergi ke situ. Dan dari segi jenayah pun lagu tu juga. Dari segi jenayah pun dia kena pakai hak Islam. Sebabnya kalau kita ikut hukum jenayah ni, kalau tidak hukum Islam, mungkin selesai dari segi undang-undang dunia. Dari segi dosa tak lepas. Itu hakikatnya. Rakyat dan kerajaan menanggung sampai bila-bila. Kalau tidak atas nama Islam, sama bunuh juga, tapi tak lepas. Kalau tidak atas nama Islam, bunuh ni negeri orang kafir pun ada juga bunuh orang. Apa-apalah dia bunuh orang, mengikut dia kena bunuh. Hak ni pun misalnya dadah, tak ada termasuk dalam hak bunuh, tetapi boleh masuk dalam hukum ta'zir. Hukum ta'zir mengikut ramai ulama boleh sampai ke peringkat bunuh. Jadi ikut hak Islam, kerana ikut Islam, bukan ikut hak ketetapan yang dipersetujui dalam parlimen kau apa. Tak tak lepas tu. Tak lepas dengan Allah SWT tanggungjawab kita. Baru lepas apabila rasmi. Jelas kita ikut ni hak Islam. Lepas tu kita kata tak ada pun, itu termasuk dalam bab ta'zir. Bab ta'zir pun boleh sampai ke peringkat bunuh juga. Boleh. Tapi pakailah hak Islam. Jangan atas nama lain. Jangan atas nama lain. Apalagi kalau hukum-hukum lain yang memang sudah jelas hukum had, hudud,
Kena buat lagu. Kalau buat lagu lain tak lepas. Tak lepas. Walaupun kita kata jadi juh lepas pada. Juh dunia kan. Dengan Allah tak lepas. Sebab itu hak Allah. Hak Allah, bukan hak kita. Kita tak boleh maaf pun tak jadi. Apabila seseorang berzina, dia kena menjalani hukuman itu. Kena menjalani hukuman itu. Bukan masalah hak perempuan tu kata tak apalah, bukan sama suka. Tak jadi, tak boleh. Tak boleh. Hukuman ia ditetapkan mesti dijalankan. Kalau tidak menjalani hukuman itu, tak lepas dalam dunia. Kalau J ke, penjara ke, denda ke, tak lepas. Dosa semacam. Saya rasa Allah SWT akan tanya pemerintah, apa tidak melaksanakan hukum ni? Dosa. Itu termasuk dalam dosa. Dosa setara mana? Dosa besar, bukan dosa kecil-kecil. Dosa besar ni ancamannya neraka. Dosa besar ni lagu mana? Benda tu ada hukuman, had. Itu dosa besar. Tak lepas. Itu yang jadi susahnya. Jadi orang Islam mesti kena fikir menuju ke arah tu. Memang tahu, jelas. Nabi SAW ni pun pada tahun yang ke-10 lambat. Nak menguatkuasakan istihar secara umum ni memang tahun yang ke-10. Tetapi sebelum itu bukan bermakna dia mengamalkan riba. Dah. Di kalangan setakat mana orang boleh buat tu dia buat dah. Tidak mengamalkan riba dah. Selama mana dah di Madinah. Hak ni persyaratan umum. Mana tak ada dah hak lain-lain. Jadi kalau dalam negara Islam orang kafir kau siapa kau tak boleh mengamalkan sistem riba. Tak boleh. Dia nak minum arak tak apa, dia nak makan babi tak apa. Waktu masalah apa nama ni, personal. Masalah individu, kebebasan beragama. Hak ni bukan masalah agama, masalah kemasyarakatan. Masalah kemasyarakatan, kesan dia tu kepada masyarakat, bukan kepada golongan tertentu saja. Tidak. Sebab kita kata ginilah, jadi hukum jalan raya tu tidak kata kena orang Islam saja terikat. Kafir siapa pun support. Kalau dia boleh, bahaya tu. Kita je tak boleh kena lampu merah, kena berhenti. Dia tak apa, tak boleh. Lepas tu kena semua, kepada semua. Sebab ancaman bahaya dia kepada semua, bukan kepada orang Islam saja. Serupa juga ni. Kalau masalah makan babi ke apa, minum arak tu tak apa. Tetapi kalau hak ni tak boleh. Hukum jenayah supaya ni duduk pakai hukum orang putih tu boleh terima belakang. Apa tak boleh terima kalau hak Islam? Supaya tukar orang putih tu ambil hak Islam. Supaya jadi yang mengikutnya bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, semua ikut tu. Tak boleh kau. Itu bendanya yang jadi persoalan. Sibuk mana-mana, gaya-gaya sampai itu lagi tu. Ni je nak. Ni. Tapi dia tidak nampak undang-undang Islam itu sebagai undang-undang yang terbaik. Jadi Tuhan cabar lama dah. Dia baca semua. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah mereka duduk cari hukum jahiliyah lagi? Siapa dia lebih baik hukumnya daripada Allah SWT kepada orang-orang yang yakin? Dan kita kata beriman, yakin sangat kata. Tapi ada lagi hukum yang lebih baik daripada Allah. Hukum Allah. Tidakkah itu bercanggah dengan Quran? Canggah dengan Quran. Tapi malangnya negara-negara Islam daripada dulu lagi, bila orang nak buat hak Islam marah, siapa kena bunuh lah. Setengah-setengah negeri. Akibatnya malapetaka berapa puluh tahun menderita. Jadi merempak, sesak, apa ke dana, hina, duduk dalam sistem. Berjaya ke? Tak berjaya juga. Duduk di bawah diktator, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa, tak ada kemajuan. Itulah akibatnya. Tapi kalau orang nak buat Islam, tak benar. Nak menjalankan hukum Islam, bunuh. Apa yang berlaku di zaman Jamal Abdul Nasir itu, itulah. Akhir sekali molek kau boleh gapo? Maju sangat kau? Tak ada. Tengoklah, lah ni baru boleh akak kepala, tak save belaka dah. Sistem ada, bukan Islam pun. Waktu cenderung kepada Amerika, waktu sosialis, ni gini, teruk.
Hak orang panggil negara-negara Arab tu. Itulah hakikat. Tinggal hak Allah. Berasa hak orang lain lebih comel lagi. Padahal wa man ahsanu minallahi hukman. Dia sudah kata dah. Ada undang-undang siapa lagi hak lebih molek daripada undang-undang Allah? Tak ada. Tapi tidak yakin. Orang Islam itu sendiri tidak yakin. Padahalnya hukum jenayah Islam ni merangkumi belaka. Kalau kita kata kita dadah ni bahaya, kita tak boleh bunuh lah. Kalau mengikut hukum Islam tak ada bunuh, itulah makna tak faham. Padahalnya tu tidak semesti makna sebut ada bunuh, sebut bunuh belaka, tak mesti. Hukum ta'zir tu seluah mana? Hukum ta'zir nak jail orang, nak denda, ta'zir lah tu belaka. Kalau lebih banyaknya ta'zir, hukum ta'zir. Adapun hukum wuduk tu sikit je, sikit je. Hak banyaknya hukum ta'zir. Hukum ta'zir luar. Tak bolehkah kita ikut hak tu? Kalau mengikut hukum Islam tidak salah. Kalau lah bahaya gitu tu kalau nak bunuh, tak salah. Tapi berdasarkan hukum ta'zir, dia tidak tetap. Boleh jadi bunuh, boleh jadi tidak. Kalau mahkamah memerintahkan tak kena bunuh, tidak salah, tak berdosa. Atas kebijaksanaan hakim ataupun pemimpin negara, dia nak letak setara mana. Come on, let lagu tu bukan satu ketetapan mesti bunuh. Tengok keadaan setara mana benda. Nak jail kau pada jail, bolehlah bila tidak ada ketetapan. Hak tidak ada ketetapan lagu tu lah orang panggil takzirnya. Tetapi tak cara orang Islam buat tak cara hukum Allah SWT. Selama mana? Selama mana? Paklan ni lah. Tidak jalan hukum Islam hak boleh sepenuhnya. Kalau kata kedaulatan undang-undang, undang-undang mana? Hak sebenar undang-undang mana? Tengoklah undang-undang mana yang mendominasi negara. Undang-undang mana? Dia duduk situ. Betul kedaulatan undang-undang tu, betul. Tapi undang-undang mana? Kalau undang-undang Islam ni serpihan, satu juzuk daripada hak besar. Satu rumah kat satu bilik, setara tu undang-undang Islam. Bukan satu bangunan tu Islam. Bangunan hak besar tu hak banyak tu tidak Islam. Hak Islam je sebilik, sesoalan je lagi, dua bilik. Hak lain lagi tu begitu besar hebat tu bukan Islam sepenuhnya. Itu hakikat. Terima atau tidak terima, itu hakikat. Soalnya kita orang Islam ni tak boleh duduk tangga lama, tak boleh. Dia kena mikir hak ni, seterusnya kena berubah. Kalau tidak berubah, dosa kita. Bukan dosa pemerintah saja, rakyat pun. Rakyat dosa juga. Kalau selagi tak buat ni, dosa. Tak apalah. Lepas tu Nabi SAW pesan lagi, fattaqullaha fin nisa. Ittaqullah fin nisa. Satu maknanya bertakwalah kamu kepada Allah berhubung dengan orang-orang perempuan. Satu lagi ittaqullah, di situ hadaf mudhaf di situ. Ittaqu azab Allah fin nisa. Hindarilah siksaan Allah, hukuman Allah kerana perempuan. Jadi hukuman Allah akan mengenai kamu kerana perempuan, bersambit dengan perempuan. Kamu boleh diseksa, boleh dihukum, boleh masuk neraka dengan sebab itu. Fa innakum, sesungguhnya kamu akhadtumuhunna bi amanatillah, telah mengambil mereka dengan amanah daripada Allah. Perempuan yang Allah SWT bagi kepada kita tu, kamu ambil tu, buat kelik ke rumah, pergi sana sini, amanah Allah tu. Kalau amanah orang kita tak boleh dah nak ceroboh, nak khianat, nak kosek-kosek. Amanah Allah serah kita, suruh jaga. Lagilah tak boleh. Jadi amanah Allah suruh jaga molek, suruh bergaul dengan baik, dengan mesra. Itu amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalau nak kiranya kemaluan perempuan itu tidak boleh, tidak halal kepada kamu, kamu menghalalkan faraj mereka
dengan kalimah Allah, dengan menyebut nama Allah, ataupun kerana mengikut ajaran Allah, ia jadi halal. Kalau nak kira tidak halal, orang lain suku sakat tak boleh. Nak memuaskan nafsu dengan seseorang perempuan tu tak boleh. Ia jadi halal tu Tuhan kata halal. Serupa dengan binatang lah, kita kata binatang ayam. Yang jadi halal ayam tu dengan sebab Allah Subhanahu Taala, ajaran Allah benarkan kita dengan syarat-syarat itu. Sembelih Islam. Kalau sembelih pun tidak Islam, tidak halal juga. Tidak halal juga. Yani ketentuan Allah yang menghalalkannya itu, ia jadi halal. Kalau tidak, tak halal. Walaupun kata sembelih sekalipun, kalau orang kafir tak halal. Kalau orang Islam tak sembelih, repih tekuk, tak halal juga. Baru jadi halal tu dengan ada ikut ketetapan dia. Serupa juga perempuan, baru halal apabila sah perkahwinan. Kalau tidak sah, tak boleh, dengan syarat-syarat dia lah. Kalau perempuan kafir nikah, kita menikah dengan perempuan kafir, ikut cara kita lah, ikut cara kita betul, dengan walinya, dengan saksinya, dengan gaponya, dengan baca khutbah misalnya, kita kata tak halal, tak halal. Sebab apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan menikah dengan perempuan-perempuan musyrikat kafir selagi mereka tidak beriman. Mana kalau tidak beriman tak boleh, tidak Islam tak boleh. Tu syaratnya nak halal tu. Kalau tidak, tak halal, tersedut ayat ke mana-mana. Supaya juga kalau lelaki tu la tunkihul musyrikin hatta yu'minu, supaya tak boleh juga. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pegang tangan, pergelangan tangan orang-orang kafir. Maksudnya kinayah kepada buat bini, tak boleh, tak boleh. Daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulan kalau orang tu murtad, putus soal, tak boleh duduk dengan orang Islam. Orang kafir, ikutlah kafir asal kau, tidak asal kau, tak boleh. Itulah benda tu. Bila kata kafir, tak boleh, putuslah ni. Setara tu hubungan, itulah yang dikatakan kalimatillah. Kamu halalkan, halal kepada kamu perempuan tu dengan sebab kalimah Allah, ajaran Allah. Ini syariat yang Allah tentukan, hukum Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Hak kamu terhadap mereka, jadi tanggungjawab mereka terhadap kamu serupa jugalah, ialah mereka tidak membiarkan tilam-tilam kamu kepada sesiapa pun, tidak membiarkan sesiapa pun memijak tilam-tilam kamu, naik atas lembek kamu. Tak, kamu, mereka kena jaga. Tak boleh. Yang kamu tidak suka tak boleh. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan begitu, fadribuhunna, pukul mereka. Darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencederakan, mencacatkan. Hak tu tanggungjawab mereka, kena jaga. Itu hak lelaki. Tak boleh biarkan orang mari pijak di atas tilam kamu. Tak boleh. Itu mana kemuncak lah, tempat sulit, tempat rahsia, tempat yang dijaga. Tapi kalau kamu suka, tak apa, kamu kata tak apa, biar dia tidur dalam bilik kita, tak apa. Hak tu ni hak dia, hak orang lelaki tu, suami tu tidak suka, tiba-tiba begitu namanya tidur atas lembek. Jadi tak ada lah keistimewaan suaminya. Apa istimewa suami? Semua hidup cara barat tu, gapo istimewa suami? Tak ada. Suami ni boleh ni dalam hidup ni apa itulah jasa apa nama tamadun barat kepada manusia. Hak boleh apa saja.
Setelah taksir hak lain bebas, puas, barulah boleh pada suami. Semua boleh. Semua boleh. Apa istimewanya kalau lagu tu seorang suami? Sebab tu sakit jiwa belaka tu. Kalau ada sikit dalam dunia ni pun tak ada juga, tak dapat juga. Kalau ada sikit kesenangan dalam dunia, keyakinan, kepercayaan, puas hati, tak ada. Tak ada berlaku. Habis sakit jiwa. Inilah akibatnya. Pasal apa? Boleh berlaku, bebas nak tidur dengan siapa-siapa, bebas. Nak masuk dalam rumah, depan orang ramai pun tak kisah siung, bini kita kau gapo kau dakak. Jadi apa bezanya? Suami tak apa istimewa, dan isteri itu apa istimewa? Nah, kalau suami dia lagu tu tak ada istimewa. Gapo dia kelebihan yang diberikan oleh tamadun barat ni, kalau dari segi tu, dari segi pergaulan tak ada. Dari segi nilai-nilai rumah tangga ada, utuh ada, kau hancur. Jadi di sini bukan makna berzina, tidak. Tanggungjawab mereka terhadap kamu ialah tidak membiarkan orang lain pergi tidur atas lembek kamu. Tu makna berzina dengan isteri. Bukan makna lagu tu. Kalau berzina dia tidak suruh pukul lagu ni, lagu lain hukumnya. Ni kira bebas lah pergaulan tu, tidak sampai berzina. Setara tu pun tak boleh dah. Setara tu pun tak boleh dah. Barulah ada beza suami dengan tidak suami, nikah dengan tidak menikah. Kalau tidak, apa beza? Tak ada istimewa. Kalau buat juga, gitulah caranya. Kamu pukul. Tapi ini disebut dalam Quran disebut fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Tu ayat. Kena nasihat dulu. Perlu pisah tempat tidur, jangan tidur sekali. Dua. Akhir sekali baru pukul. Di sini dia ayat hak kemuncak sekali. Tak boleh dera isteri, dera anak, tak boleh. Tetapi pukul tidak semesti dera. Sebab itu dia sebut ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencacatkan, mencederakan, mengaibkan. Tinggal paruk pun tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kalau luka patah, tak boleh. Tu bukan dia tu. Dia nak disuruh lagu tu. Lepas tu dia suruh nasihat. Kalau pada dengan nasihat, pada bukan nak mudah-mudah nak cerah, tak boleh. Kalau tak pada sekat tu, mungkin pisah. Biar dia tahu kita marah, kita tidak suka. Sebab dia kira ni kebanyakan orang perempuan ni dia macam dia lebih muda. Biasa pun dari segi zahir, pun dari segi berkahwin ya, biasanya perempuan tu lebih muda. Kadang-kadang 10 tahun tikar, 15 tahun pun ada, 20 tahun pun tikar ada. Jadi dia tu di bawah kawalan kita orang lelaki. Maknanya kita boleh hajar dia. Dia sebagai anak buah kita, rakyat kita. Kita sepatutnya boleh hajar. Tapi ada juga orang yang lemah. Hak ni royak ni jenis kuat ni, tinggalkan tempat tidur. Dia tak boleh tinggal tempat tidur, nak tidur semacam dengan bini dia. Jadi kalah, jadi sedap hatilah tu. Tidak nasihat, takut pula kepada bini. Tidak nak nasihat, tak berani. Alah, ke mana nak jadi molek? Sedangkan dia tu ketua, dia tu ayah, dia tu guru, dia tu pemimpin. Dia tak boleh nak tegur benda-benda lagu ni, nak kawal perasaan. Jadi bukan bini dia yang tidak pergi, dia tu pergi dekat bini dia. Hak maksud pisah ni, dia boleh kawal diri dia tak pergi dekat bini, tak tidur sekali. Sampai bini dia tu dapat pengajaran mikir. Ni tak. Jadi sedap hatilah. Itulah benda tak kena aja. Fadribuhunna, pukul. Pukul ni jika perlu. Dia ada juga setengah-setengah perempuan tu dia kena lagu tu, supaya setengah-setengah budak. Tak payah pukul, tak apa. Hak tak payah pukul tu, pukul buat apa? Tak payah lah. Tapi setengah-setengah tu kena pukul baru jadi kerja.
pulah telinga, kalau tidak payah. Perempuan ni pun lagu tu dia semua budak-budak. Pada umumnya, jika dibandingkan dari segi umur, suami dengan isteri itu, pada umumnya. Tapi ada kalanya tidak gitu. Kalau tidak gitu, tak usah buat lah. Benda ni pun benda bukan mesti ni irsyadi. Amar ini amar gapo? Amar irsyadi, bukan amar wujub, wajib kena buat lagu tu. Tak. Ni dia royak kepada kita perkara yang boleh membaiki suasana keadaan. Cuba kita fikir apa cara. Ini antara caranya. Ada orang perempuan lagu tu, dia jenis ganas, dia jenis kerah. Jadi kalau kita ni lembut, tak aja derah suara. Tapi kalau dia tu molek, dia tak payah derah lah suara. Tak aja jerkah, buat salah lagu mana pun tak aja jerkah. Menyebabkan jadi semua budak-budak lah. Dia jadi lagu mana naik atas kepala. Dia kena ada berhadapan dengan budak-budak, dengan orang perempuan, setengah-setengah perempuan, bukan semua perempuan. Kena celek mata, biar reti celek mata, sekurang-kurang. Barulah dia serah jatuh. Itulah yang Nabi SAW suruh dari segi zahir ni pun biar jatuh. Suara tu biar suara lelaki seboleh-bolehnya. Jangan buat perangai seperti perempuan. Sebab apa? Dia jemu, dia tak sih lagu tu. Dia nak jenis lain. Dia lembut dah, tak payah lembut dah lah gitu. Dia nak hak kerah. Dia menakut dah, dia tak sih hak menakut. Dia nak hak berani. Tu maksudnya. Dia nak hak berani. Jadi kalau adalah tu kekurangan kita tu, apa yang jadi pergi cari orang lain, apa yang jadi perangai tu pelik, adalah tu. Ini adalah cara nak baiki, nak jaga isteri jika perlu. Bukan mesti. Sebab amar di sini amar irsyadi. Amar irsyadi ni arahan untuk kebaikan dunia kita. Ini antaranya. Bukan perlu semua. Kalau perlu, boleh nak cerita. Boleh. Walahunna alaikum rizquhunna minal ma'abda. Dan tanggungjawab kamu terhadap mereka pula ialah bui makan, bui makan, bui pakar, dengan cara yang ma'ruf, cara yang biasalah di sesuatu tempat tu. Biasa. Kalau kaya, cara kaya. Kalau sesak, cara sesak. Tak boleh lah kalau hak sesak tu nak suruh buat cara kaya. Tidak menjadi kewajipan kepada dia memberi pakaian, memberi makanan supaya orang kaya. Setakat hak mana mampu dia, setakat tu. Tapi kena bui. Jangan tak bui, jangan tak fikir benda tu. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab. Lepas tu kalau ada kalanya, tak boleh kau kalau suami tak bagi, si isteri yang bagi. Boleh. Tapi lari daripada kedudukan yang sebenar, daripada tanggungjawab hak sebenar. Tetapi kalau suami itu susah, itulah dia nak budi bicara, kebijaksanaan, kesepahaman. Takkan nak tekan semacam, nak pitih dia semacam. Hak ni pitih ada, jadi gapo dia hubungan suami isteri. Tak boleh langsung nak berkongsi, nak tekan hak tu semacam. Kalau tidak tak jadi tegal lah rumah tangga. Dan kalau bini bagi untuk beberapa lama, kita kena kenal lah budi dia. Bagus lah tu dia timbal rasa kepada kita. Kalau tidak kena kita fikir. Dia ada fikir lagu tu, jadi molek tu. Kalau tak ada fikir lagu tu kan, tak ada tolak ansur. Betul, tanggungjawab. Tapi tanggungjawab tu ada kalanya orang tu tidak mampu memberi tanggungjawab dia untuk beberapa lama. Ada kala dalam kehidupan 3 tahun ke 5 tahun ke. Tapi jangan pula ambil kesempatan. Apabila isteri tu yang belanja, yang bagi makan minum apa, jadi lagu lain. Tu tak tahan je kadang-kadang. Tu yang jadi menyayo tu. Tapi kalau molek tak apa, boleh tolak ansur itu. Boleh. Kok ni lelaki memberikan kelebihan dia kepada suami, isteri bagi kelebihan dia kepada suami. Waktu molek, waktulah jadi mesra, jadi rapat tu hubungan tu. Suami isteri kalau ada tu, kalau tidak
Nak main ada dalam kitab undang-undang, undang-undangnya kamu kena gini-gini. Kita tak sih, muka demo je, kena gapo-gapo pun tanggungjawab demo. Bahkan kalau kita nak menyusu, kalau dalam kitab fiqh kita sebut siapa begitu, nak menyusu kita tak sih beri susu, kecuali kalau demo beri pitih kita. Nak kira siapa begitu umur, anak siapa? Tu yang jadi balahnya. Tapi kalau kira kitab fiqh memang betul. Masak bukan tanggungjawab kita. Jadi kalau demo nak makan, dia masak diri lah. Tu dalam kitab ada tu. Buat gitu dah. Berat juga kalau lagu tu. Tak ambil kira ada hak lain-lain, apa dia uruf masyarakat. Nabi sendiri buat lagu mana, dia balik tanya, gapo dia ada makan dia? Kalau segala-galanya Nabi tanggung, Nabi buat belaka, tanya buat ke dia. Ini menunjukkan benda-benda makan minum tu bini dia yang cara. Bini dia yang cara. Dari segi undang-undang tu nak setara tu kalau nak kira hak asal je. Tetapi uruf kena ambil kira. Uruf biasa, kebiasaan masyarakat yang diterima dalam masyarakat. Ke mana-mana pun orang perempuan ni lebih ringan kalau nak kira dari segi tanggungan dia, nak banding dengan lelaki. Dan lelaki kena faham kalau perempuan pergi kata gini, sebenarnya itu adalah baik dia, kebaikan dia, budi dia, jasa dia. Dia kena kenal. Dan jangan tengok kitab tu saja, kena tengok Nabi buat lagu mana, masyarakat lagu mana. Kalau tidak, nyayalah kepada suami kita. Dia nak buat kerja banyak jarum pun kena dia juga pergi beli. Tak boleh pergi beli sendiri ke? Gula gapo tu setengah-setengah tak sih. Bahaya juga kalau lagu tu. Susah lah. Teruk. Lelah jelek lah kawan tu. Segala-galanya basuh kain pun dia juga, masak pun dia juga. Dah kena nak cara kanak, kalau tidak nak kena bayar, kena upah orang gaji, dia kena dia juga cara. Berat lagu tu. Kena hak Nabi dulu lagu mana. Kitab fiqh ni dia banyak perkara, banyak dia kena tapis juga. Dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Dia nak ayat hak asal, tanggungjawab asal, hak tu. Kalau dia menuntut, boleh siapa ke mereka tu. Tetapi hak biasanya dalam pergaulan biasa lagu mana, kira hak tu. Sebab tu selalu benda-benda ni dalam Quran, kalau dalam hadis disebut bil ma'ruf, dengan cara yang baik, mengikut uruf, mengikut kebiasaan. Kebiasaan lagu mana, tak perlu kita ubah. Jadi orang Malaysia ni bila nak ikut Islam selalu biar jadi semua orang Afghanistan. Oh tak boleh lah. Mengikut kebiasaan sini setara mana. Sebab dia suasana tak serupa. Ada yang sesuai untuk di sana, ada yang tidak sesuai. Hak sesuai di sana mungkin tidak sesuai di sini. Hak sesuai di sini mungkin tidak sesuai di sana. Jadi benda-benda lagu ni dia bergantung kepada uruf. Islam mengambil kira adat, mengambil kira uruf penerimaan masyarakat, kebiasaan umumnya. Gapo dia tidak kata tak ambil kira langsung yang berlaku dalam masyarakat. Dia ambil kira. Wa inni qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah, atau kitab Allah. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kamu sesuatu yang mana kamu sekali-kali tidak akan sesat selepas adanya, selepas berpegang dengannya, jika kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Ni aku tinggal ni, kitab ni cukup lah. Quran sudah cukup. Hak ni kalau pegang kemah, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Ini jamin. Jamin. Situlah Nabi sebutnya. Nabi sebut ketika ramai-ramai tu beratus ribu sahabat-sahabatnya, dia sebut ni. Jadi dia tidak sebut hadis sunnah, tapi dia sebut kitabullah. Sebab kitabullah itulah yang terjamin sebenarnya, dan kitabullah itulah punca hak asal. Hadis-hadis itu sebagai huraian kepadanya. Sedangkan dan hadis-hadis ni ada lagi hak kita panggil hak maudhu' lah, macam-macam dhaif lah, kena ambil kira banyak perkara.
ada yang mansukh, ada yang begitu gini, banyak perkara. Tapi Quran tidak. Ni hak asasnya. Tetapi bukan bermakna menafikan sunnah, hadis, tidak. Sebab dalam Quran itu sendiri kata, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia sebut dah. Bermakna sunnah tu Quran itu sendiri aku. Tetapi oleh kerana sunnah tu dia macam-macam. Banyak perkara. Ada kalanya orang panggil hadis tu dia boleh jadi maudhu'. Tidak sebenarnya hadis. Tidak ada jaminan tu. Quran tidak. Semua yang ada dalam Quran itu terjamin. Tidak kata ada perawi ni ubah lafaz macam tadi. Ni kata Rabi'ah, ni kata Ibnu Rabi'ah. Tak ada. Berdasarkan perawi lagu tu tak ada. Quran. Hak lagu tu kalau ada hadis. Sebab itulah dia tidak dijadikan, tidak disebutkan hadis di sini. Bukan makna hadis tu tak boleh pakai. Tak. Iaitu asas bagi segala asas yang lain. Dia kata sini dalam syarat, wa fihi ima ila annal aslal asil. Asas bagi segala asas ialah kitab Al-Quran itu. Jadi kalau hak lain-lain itu hujah dalam syariat ni, kita kata sunnah ke, ijma' ke, gapo-gapo ke, asal juga, usul juga, tetapi bukan aslul usul. Aslul usulnya Quran. Hak tu asas bagi segala asas yang lain. Apatah lagi pecahan-pecahan dia tu, tak lagilah. Hak asas tu pun duduk bawah dia lagi. Nak menunjukkan perbezaan Al-Quran tu daripada sunnah. Dan memang hak Nabi sebut ni memang betul. Memang betul. Mana ada kita boleh sebut orang ingat sunnah semua. Tapi kita boleh sebut orang ingat Quran, sebutir Quran. Dia terhak. Oleh kerana terhak tak banyak, senang. Mana ada orang cara hadis sebab kita sebut dalam malam baru ni, ada Fatimah alaihi salam ke apa tu, kita bincang dah baru ni dalam kitab ni. Hak ni pula tak ada lagu tu. Ni Abu Daud ni juga nuskah hak lain tak ada lagu tu. Nuskah yang lain apa dia radhiyallahu anha ataupun tak ada. Benda khilaf lagu ni dalam hadis berlaku, dalam Quran ada. Hak kena permit khusus ni kalau negeri kita, negeri apa ni Islam ni, kita kata dalam dunia ni mana-mana permit untuk nak cetak Quran, nak cetak hadis tak ada gitu. Sebab tu jadi berterabur tu. Tapi Quran tidak. Jaga. Siapa dia mari dalam hati kita umat Islam ni belaka dia pakat nak jaga Quran tu, siapa dia? Mana terpelihara sungguh Quran. Lagu tu kalau dulu siapa kelan dia bukan kita terikat dengan perawi. Tak ada perawi. Biasa-biasa tak ada. Sebab itulah disebutkan dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka perhati merenungi Al-Quran itu, sekiranya ia bukan datangnya dari Allah, nescaya mereka akan dapati banyak berlaku perselisihan. Sebuah perselisihan dalam hadis ni. Kita duduk mengaji selama mana kan, tahu banyak perselisihan. Hak ni kata Rabi'ah, hak ni kata Ibnu Rabi'ah, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Quran ada lagi kan banyak ni. Ni hadis ni setengah ni. Pak kalau hikayat tu gak tak tahu. Hikayat kau sejarah kau buga-buga lain tak tahu mana. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang langsung. Hak mana hak asal? Hak kitab suci agama lain pun lagu tu juga. Tak boleh nak tahu hak asal, hak sebenarnya lagu mana. Tak boleh nak tahu. Tak boleh nak diyakini. Tak ada siapa dia boleh tahu hak ni lah hak sebenar. Tak ada. Bahkan ada kalanya hak agama-agama lain hak masyhurnya bukan dalam bahasa hak asal. Bukan dalam bahasa hak asal. Setara tu lah kedudukan. Nak lawan Quran tak ada. Quran hak terpelihara lagu tu. Usah kau cakap hadis. Kitab suci agama lain tak ada hak apa. Apa ingat? Sebab Quran tak ada. Situlah beza kita tengok Quran. Sebab tu Nabi sebut Quran. Tu sebabnya dia sebut Quran, kitabullah.
wa antum mas'uluna anni, kamu bertanggungjawab terhadapku. Jadi bukan Nabi saja bertanggungjawab terhadap umat, umat bertanggungjawab terhadap Nabi, akan disoal berhubung dengan Nabi, berkaitan dengan Nabi, akan disoal pada hari kiamat nanti. Kamu akan ditanya tentang aku. Fama antum qailun, apa kamu akan kata berhubung dengan aku ni? Aku royak molek dah kau, aku ajar molek dah kau. Qalu nashhadu, semua sahabat-sahabat maka derah kata, nashhadu, kami bersaksi, innaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, perutusan Allah, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah berlaku ikhlas terhadap umat. Engkau telah bersungguh-sungguh buat kerja dengan ikhlas hati. Semua sahabat-sahabat kata begitu, bunyi ramah tak kira lah situ tu. Thumma qala bi isba'ihi, kemudian Nabi SAW qala ni kalau dalam hadis ni tidak semesti makna kata. Qala seringkali dengan makna isyarat, dengan makna buat pun. Macam di sini dengan makna isyarat. Nabi SAW pun isyarat dengan jari dia ke atas. Dia angkat jari, telunjuk dia. Ketika tu angkat jari dia ke langit. Lepas tu dia buat gitu. Dia angkat, dia tunjuk. Wa yanqutuha, dan menurunkannya ke bawah pula, isyarat kepada orang ramai. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, engkau jadilah saksi, engkau jadilah saksi, engkau jadilah saksi. Ni semua orang ngaku belakang ni. Aku tanya, aku buat gapo, semua ngaku belakang. Kamu jadilah saksi. 3 kali dia kata. Habislah cerita khutbah tu. Lepas tu Bilal pun ban, thumma aqama. Selepas ban tu dia pun qama. Orang ni kena sambung minggu depan pula apa kaya. Sekat tu dah ditutup malam ni. Wallahu a'lam.